Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah pada pagi Ahad 5 bulan 7 2020 PKPP bersamaan dengan 13 hari bulan Zulqa'dah 1441. Alhamdulillah pada pagi yang ceria ini di saat kita ber-PKP pelajar-pelajar tak boleh hadir ke kelas, maka kami para asatizah di Pondok Sungai Durian ini mengambil kesempatan untuk menyambut kedatangan musim Qurban pada tahun ini dengan muzakarah baca kitab Al-Matla' Al-Badrain. Kitab Matla' Al-Badrain ini kitab Jawi ini. Kitab ini alhamdulillah menjadi muqarrar pada hari Ahad malam Isnin di masjid kita untuk saat ini dibaca oleh Ustaz Ahmad Nawawi, salah seorang daripada tenaga pengajar Pondok Sungai Durian. Maka hari ini kita turunkan daripada masjid ke perpustakaan pondok ini untuk sama-sama kita dengar, kita baca kitab Matla'il Badraini wa Majma' Al-Bahraini yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Nawawi. Kemudian dia akan ditaklik oleh para asatizah kita bersama nanti insya-Allah. Dipersilakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Kitabul Udhiyah. Ini suatu kitab pada menyatakan udhiyah. Bermula udhiyah itu sunat muakkadah bagi orang-orang haji dan lainnya, dan tiada wajib melainkan apabila dinazarkan dia. Seperti katanya, bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan ini, atau pada hukum nazar seperti aku jadikan ini udhiyah. Bahkan manakala berkata ia udhiyah, jadi wajiblah ia dan haramlah ia makan daripadanya. Tetapi tiada jadi wajib dengan umpama katanya pada ketika sembelih, Bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni, kerana dikosadkan tabarruk dengan dia. Jadi muqaddimahnya takrif dulu. Sebelum kita pergi kepada perbincangan, kita kena tahu takrif dia dulu. Jadi takrif ini sebagaimana di Matla'il Badrain ini, dia ni udhiyah itu sunat muakkad. Jadi wajah dia ataupun cara dianya boleh dijadikan udhiyah kepada orang-orang yang haji, dan juga kepada orang yang tidak haji pun boleh juga. Udhiyah ini tidak wajib, dia sunat muakkad sebagaimana dia kata tadilah, sunat muakkad. Dia boleh jadi wajib apabila dinazar. Kalau hanya untuk udhiyah, dia jadi sunat muakkadah, pahalanya besar. Kelantan panggil niat. Ada satu ni, niat, dinazarkan dia. Jadi cara nazarnya, lafaznya sebagaimana diterangkan dalam ni, bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah. Dia meletakkan gitu, ataupun dia kata dengan atau pada hukum nazar. Nah, jadi aku jadikan ini udhiyah. Bahkan ya udhiyah jadi wajiblah ia. Kalau jadi dia kata udhiyah secara mutlak tu jadi wajiblah. Nah, dan haramlah ia makan. Bila jadi wajib, haramlah dia makan. Nah, kalau udhiyah sunat ataupun kurban lah kita panggil dia. Kurban sunat lah. Mana dia boleh makan? Ya, kita akan bincang dalam bab dia nanti. Nah, ni baru muqaddimah, dia terangkan macam tu. Jadi umpama katanya ketika sembelih. Nah, ada sebut udhiyah ketika sembelih. Nah, itu sebagai tabarruk saja. Sebagaimana kata tu Syekh kata apa? Dia katanya bismillahi hadhihi udhiyati fataqabbal minni.
Kalau seseorang yang nak sembelih tu, dia kata ketika sembelih, dia kata dengan ucapan hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Dengan dia masukkan bismillah lah mulut. Nak sembelih tu bismillah hadza udhiyati fataqabbal minni. Buat apa tak jadi wajib? Buat apa tak jadi nazar? Kerana diqasadkan tabarruk atas niat lah. Nah, sebagaimana kita tahulah yang membezakan antara ibadat dengan adat, niat kita tu. Nah, niat kita itulah yang menjadikan dia tu wajib dan tidak wajib. Jadi Tuan Syekh kita kata, bila dia kata dalam sembelih tu bismillah hadza udhiyati fataqabbal minni, itu tak jadi wajib lah sebab tabarruk niatnya. Dan masuklah waktu. Habis perbincangan dia, masuk dia nak cerita tentang waktu dia pula. Jadi lagu mana? Saya buka kepada ustaz-ustaz kita lah. Yang boleh tambah, yang boleh bicara lah. Tajuk kita tu, lagu mana mukadimah kita tu. Terus. Mana kesimpulan dia? Apa ni? Udhiyah ni sunat muakkad. Dia nak ceritanya tidak wajib kan? Tak apa, terus. Jadi kesimpulannya sebagaimana kata Datuk Doktor tadilah. Dia nak ayat kata udhiyah ni sunat, tidak wajib. Wajib tu apabila ada arid, niat yang lain ni. Masuklah waktu. Dan masuklah waktunya apabila naik matahari. Di sini perkataan ini itu binatang itu tinggi. Indobet ke binatang. Bawa kambing ke bawah. Isim isyarah. Itu boleh pertikai kalau kecil saja tak ada binatang tu dia tak masuk lagi isyarat. Ini cuma binatang. Dia akan pegang dia begini. Kalau tak ada binatang boleh tu lagi, boleh tak boleh lagi, tak wajib lari lagi. Cuma ini domain binatang dia tahu. Lembu atau kerbau. Okey, baik. Jadi comel Ustaz Ismail kita tambah tadi. Jadi hadhihi dhamir dalam lafaz yang dilafazkan tadi dimaksudkan isyarah kepada binatang tu, sama ada lembu ke, kambing ke, unta ke dan sebagainya. Dan masuklah waktunya, waktu udhiyah tu apabila naik matahari. Matahari hari nahar. Hari nahar ni hari raya haji itulah, hari raya korban, hari raya Aidil Adha. Ada dia panggil hari nahar, hari ke-10 Zulhijjah. Hari nahar, perkataan nahar sendiri itu makna sembelih, kan, sembelihan. Dan lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya dan khutbah yang ringan. Khutbah yang ringan maksudnya khutbah yang ringkas, keduanya. Tetapi afdal ditakhirkan dia, kepada lalu masa yang tersebut daripada naik matahari kadar segala, dan berkekanlah waktunya hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik yang 3. Tak. Maksud hari tasyrik yang 3 11, 12 dan 13 lah. Nah. Maka dikerjakan dia dahulu daripada masuk waktu atau kemudian daripada keluarnya. Tiada memadai udhiyahnya melainkan jika dinazarkan dia dan ditakhirkan sembelihnya hingga keluar waktunya. Wajiblah disembelihkan dia kemudian daripada keluar waktunya. Nah, jadi ia qada dan haram ditakhirkan sembelih udhiyah yang wajib daripada waktunya dengan ketiadaan uzur. Nah, mana haram kita udhiyah yang wajib kita takhirkan sampai keluar hari tasyrik yang 3. Nah, tapi kalau dia nazar, wajib dia buat juga walaupun habis hari tasyrik. Nah, itu maksud dia. Habis situ. Ada nak tambah? 4 hari lah, 10, 11, 12. Maknanya start daripada hari 10, hari raya korban, hari raya Aidil Adha. Lepas tu hari tasyrik yang 3, 11, 12
13. Sebelum maghrib hari ke-13. Habis itu. Bermula yang sah dibuat udhiyah itu unta, lembu dan kerbau dan kibas atau kambing. Ni binatang-binatang yang masuk dalam kategori yang boleh dibuat korban. Dia kata apa? Bermula yang sah dibuat udhiyah itu unta, lembu, kerbau dan kibas dan kambing. Dengan bersyaratlah. Dan maka syarat sah udhiyah hendak ada ia daripada binatang yang tersebut. Binatang yang disebut tadilah unta, lembu, kobra, kibas. Kibas tu maksudlah biri, kambing. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipadakan dengan menumpuhkan darah jua. Ibnu Abbas menambah lagi, walaupun yang boleh dibuat udhiyah binatang-binatang yang disebut tadi. Tapi kalaulah niat kita nak udhiyah juga, kemampuan kita terhad boleh dibuat udhiyah dengan hanya ditumpuhkan darah binatang yang lain daripada yang disebut tadi. Itu kata Ibn Abbas. Dipadakan maksudnya boleh. Dipadakan maksudnya boleh. Dengan menumpahkan darah jua. Dan jikalau daripada ayam atau itik sekalipun. Sekalipun ayam itik boleh. Dan jikalau itu dia panggil in ghayah, sekalipun. Dan jika ayam jantan, dan jikalau ayam atau itik sekalipun boleh juga kita tumpahkan darah dengan niat kita ambil sempena hari Kurban itulah. Walaupun tidak dinamakan udhiyah, tapi Ibn Abbas kata boleh untuk mendapat pahala kebersamaan kita tu dalam kita nak mendapatkan pahala udhiyah. Seperti barang yang berkata oleh Midani dan Syekh bagi Al-Bajuri menyuruh taklidkan dia dan ia kiaskan atas udhiyah itu akikah, dan menyuruh ia akan orang yang dapat anak bahawa memperbuat akikah dengan ayam jantan atas mazhab Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Makna orang yang kemampuannya terhad tapi dia nak juga pahala, boleh dia tumpahkan darah ayam jantan sekali pun boleh. Tapi hak moleknya, hak afdalnya tidaklah. Ini pilihan kedua setelah mana tak dapat apa yang diperuntukkan oleh syarak lah. Maka yang afdalnya, ni afdal dah. Maka yang afdalnya unta. Kemudian lembu. Hak nombor 1. Langkah kepada tu. Langkah kau. Menyuruh ia. Langkah. Maka yang afdal Dan menyuruh ia. menyuruh mana pula? Ya dah tak payah. Ia. Menyuruh ia akan orang dapat anak akikah ayat tadi. Baca dah. Gitu. Maka yang afdalnya unta, kemudian lembu, kemudian kibas atau kambing, dan 7 kibas terlebih afdal daripada 1 unta, dan memadai pada unta dan kerbau dan lembu 7 orang jikalau bersalah-salahan qasad sekaliannya sekalipun, seperti setengahnya qasad udhiyah dan setengahnya akikah dan setengahnya qasad hendak makan dagingnya dan setengahnya kerana hendak menjualkan dia. Dan jikalau salah seorang daripada mereka kafir zimmi sekalipun, tiada memberi mudarah, mana boleh pada barang yang dikasadkan dia oleh yang lainnya daripada udhiyah dan umpamanya. Kemudian maka dibahagikan dagingnya 7 bahagian
yang bersamaan antara sekaliannya, dan memadai pada kibas atau kambing seseorang jua, maka satu kibas seorang afdal daripada bersekutu 7 orang pada satu unta. Dan disyaratkan pada unta hendak ada umurnya 5 tahun masuk kepada 6. Dan Ini syarat dan kerbau, dan pada lembu dan pada kerbau dan pada kambing umurnya 2 tahun masuk kepada tahun yang ketiganya. Dan pada kibas umurnya setahun atau bersalin 2 giginya, 2 gigi hadapannya, jika tiada sampai umurnya setahun sekalipun. Tetapi disyaratkan bersalinnya kemudian daripada 6 bulan, maka memadai segala binatang yang tersebut itu, jantan dan khunsanya dan yang betinanya. Dan disyaratkan bahawa tiada ada yang aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya, maka tiada memadai yang tiada bertelinga dan yang terpotongnya jika sedikit daripadanya sekalipun, dan yang terpotong ekornya atau lidahnya, dan yang gila yang tiada makan rumput jadi kurang dagingnya, dan yang berkudis jika sedikit sekalipun kerana binasa dagingnya, dan yang baharu beranak kerana jahat dagingnya, dan yang sangat kurus, dan yang buta sebelah yang nyata butanya, dan yang buta keduanya, dan yang nyata sakitnya, dan yang sangat tempang jika hasil tempangnya sebab dibaringkan dia kerana hendak disembelih atau umpamanya sekalipun. Dan tiada memadai yang bunting seperti barang yang tersebut di dalam majmu', ialah yang muktamadnya kerana kurang dagingnya. Khilaf bagi Ibn Rif'ah, dipadakan dengan yang bunting, maka segala aib ini tiada memadai pada udhiyah selama tiada ia bernazar dengan binatang yang sudah ada aibnya. Maka jika berkata ia bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan kambing ini, atau ini udhiyah, atau aku jadikan kambing ini udhiyah, padahal buta, sakit atau barang sebagainya daripada segala aib yang tersebut, atau yang belum sampai umurnya, nascaya memadalah ia dan wajiblah disembelihkan dia, dan memadai diperbuat udhiyah dengan yang tiada bertanduk, dan yang patahnya, dan yang terbelah telinga, yang tebuknya jika tiada hilang sesuatu daripadanya, dan yang tiada berekor dan tiada berambung susunya, dan yang tiada bergigi, dan yang patah setengah daripada giginya, dan yang tiada zakarnya kerana tiada dimakankan dia, dan yang dikhasikan 2 bijinya kerana bertambah dagingnya. Tidak makan dia apa? Nanti kita bicara ni. Tambih, satu peringatan, harus dikhasikan binatang yang dimakan pada ketika kecilnya, dan haram dikhasikan binatang yang tiada dimakankan dia. Tu. Dan disyaratkan niat pada ketika sembelihnya. Maka jika ia wakilkan seorang dengan sembelih, maka hendaklah ia berniat tak kala diberi kepada wakilnya barang yang hendak diudhiyahkan dengan dia. Jikalau tiada diketahui oleh wakil keadaannya udhiyah sekalipun, atau ia berniat pada ketika sembelih, dan harus baginya ia serahkan niat bagi muslim yang mumayyiz, sama ada ia wakil kepada sembelih atau lainnya, melainkan pada yang dita'ayinkan baginya dengan nazar, tiada disyaratkan niat baginya. Dan haram ia makan sesuatu daripada udhiyahnya yang dinazarkan dia. Demikian lagi segala orang yang wajib atasnya nafkahnya, bahkan wajib ia bersedekah lagi mentah dengan sekaliannya hingga kulitnya dan tanduknya, maka apabila ia makan sesuatu daripadanya, wajib digantikan dia. Demikian lagi jika ia memperbuat udhiyah bagi orang lain atau udhiyahnya dan murtad ia, tiada harus ia makan sesuatu daripada yang tersebut. Dan sunat makan daripada udhiyahnya yang sunat, dan afdalnya ia makan daripada hatinya, dan wajib bersedekah
atas kaulian asahnya dengan daging yang mentah lagi basah kepada fakir dan miskin supaya boleh tasarrufkan dia dengan dijual dan lainnya. Diuruskan, ditasarrufkan, mana diuruskan, dijual dan lainnya, dan memadai dengan seorang miskin jua, dan jikalau sedikit sekalipun seperti setengah retail, memadalah. Maka jika tiada ia bersedekah dengan tersebut, wajib ia beli daging dengan harganya dan bersedekah dengan dia. Maka jikalau bersedekah ia dengan qadar yang wajib dan dimakan sekaliannya, yang tinggalnya memadailah. Dan yang muqabil bagi asah tiada wajib bersedekah dan memadai pada pahalanya semata-mata menumpahkan darah dan niat qurbah jua. Dan afdalnya ia bersedekah kepada fakir dan miskin dengan sekaliannya, melainkan beberapa suap mengambil tabarruk dengan dia. Maka jika tiada diperbuat seperti yang tersebut, maka hendaklah ia bersedekah dengan 1/3 kepada fakir dan miskin dan muslim dan muslimin, dan beri hadiah 1/3 kepada orang yang kaya-kaya daripada muslimin, dan ia akan 1/3 daripadanya. Maka tiada harus diberi suatu daripada udhiyah kepada fakir dan miskin kafir zimmi, hingga jikalau mengambil oleh fuqara'ul muslimin akan udhiyah atas jalan sedekah, baru boleh. Dan orang yang kayanya atas jalan hadiah haram atas mereka bersedekah dan hadiah dengan sesuatu daripadanya kepada kafir zimmi. Demikian lagi menjual kepada mereka itu. Dan haram lagi tiada sah menjual oleh empunya udhiyah sesuatu daripada dagingnya atau bulunya atau kulitnya. Dan haram pula dijadikan dia pengupah bagi tukang menyembelih. Tetapi tiada haram jika diberikan atas jalan sedekah bagi tukang menyembelihnya. Dan harus baginya dihadiahkannya atau diperbuatkan timba atau kaus dan lapik duduk dan beri pinjamkan dia. Ini pada udhiyah yang sunat. Adapun yang wajib, maka wajib bersedekah dengan sekaliannya hingga kulitnya dan tanduknya, seperti barang yang tersebut dahulu, seperti yang terdahulu sebutnya. Dan tiada sah diperbuat udhiyah bagi orang yang hidup tiada dengan izinnya, tetapi harus bagi wali, iaitu bapa dan neneknya. Tiada lainnya memperbuat udhiyah dengan hartanya bagi mualinya. Dan tiada sah pula diperbuat udhiyah bagi orang yang mati jika tiada ia wasiat dengan dia. Adapun apabila berwasiat dengan dia, maka sah diperbuatkan udhiyah baginya, dan wajib atas orang yang memperbuat udhiyah bagi mayat dengan izinnya. Ia bersedekah dengan sekaliannya, tiada bagi dirinya, dan tiada pula bagi yang wajib atasnya nafkahnya, kerana bersesuatu qabid dan muqbid. Faslun fil aqiqah. Habis masuk dalam aqiqah lah. Jadilah alhamdulillah, kalau tengok kepada kitab kita ni, kitab Matla'il Badri ni, dia ada 2 muka surat aja. Muka surat 81 kan. Maknanya kita ada 2 muka surat aja, tapi dia tak ada, tengok dia tak ada koma-koma baris, tak ada ni. Tu baca tu kena slow-slow. Jadi terima kasihlah kepada Ustaz Ahmad yang membaca sekali lalu kitab Matla'il Badri wa Majma' al-Bahrain ini. Kitab ni nama penulis dianya Al-Faqir Al-Fani, itu gelak dia tawaduk. Nama dia Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Ada setengah orang dia kata ni kitab Syekh Daud Fatani, bukan. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Daud Al-Fatani. Hak tu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Jadi kita kena beza. Setengah orang tu bila anak cerita tu anak nama Muhammad Daud Al-Kelantani, dia kata jujur saya Daud tadi, kau jauh ni itu Al-Kelantani. Baik, sekarang ni kita akan masuk semula. Tadi kita baca ya, nak tengok orang panggil seni bacaan kitab lama, kitab Jawi.
Lepas pada ni insya-Allah Ustaz Mat akan masuk seperti tuan-tuan guru kita di pondok mengajar. Dia akan pergi sebaris-sebaris. Barulah kita berbincang di situ. Tak kira lah berapa kali berapa siri pun, walaupun dua muka, kadang-kadang kita belajar 2 bulan baru habis. Itu dipanggil perbincangan. Jadi insya-Allah kita akan tengok satu-satu. Kita akan masuk bertalaki seperti orang ngaji pondok lah. Sebab ada sahabat kita ni di alam maya, dia kata kami pendengar ni orang awam, ni baca lagu ni tak tahu gapo. Kita kata maaf lah, itu baru baca. Orang panggil baca selalu. Ada setengah kalau sistem yang kita ngaji di pondok ni anak murid baca. Kita baca sebaris, baca untuk guru hurai. Kadang-kadang pakai sebaris tu ya. Satu kuliah tu satu baris je ataupun tak sampai. Itu dia panggil huraian mereka. Cuma anak nak bagi peringatan di sini, kita belajar di negeri Arab, yang baca kitab anak murid. Mana murid bawa kitab. Tu guru tak bawa apa-apa. Nota pun tak ada, kertas tak ada. Tapi dia syarah, masya-Allah tabarakallah. 4 mazhab, 5 mazhab bunyi belaka. Zaman kita hari ni, tok guru bawa 3-4 kitab, anak murid sekelas-selah kertas pun tak bawa. Maknanya kalau kita tengok zaman kita hari ni macam pandai anak murid pada tok guru. Ini kita kena ubahlah budaya kita ni bila nak pergi belajar. Sama ada kalau kita belajar berkitab, bertalaki, kita bawa kitab. Kalau kita tak ada kitab, kita bawa nota. Paling tidak buku. Ustaz saya tulis dalam note telefon. Berapa minit boleh. Sekali masuk WhatsApp, masuk grup WhatsApp dia pakai tak keluar dah. Nah, orang panggil masuk tak tobik. Masuk pakai tak tobik. Ini bahaya. Baik, bismillah, kita silakan Ustaz Ahmad meneruskan syarah dia kepada kita Matla'il Badrin, insya-Allah. Jadi kita boleh balik untuk kita bincang. Tadi baru baca. Mulanya ingat nak terus kepada perbincangan, tapi nampaknya terganggu. Jadi kita baca dulu baru kita akan bincang. Sekarang masuk pada slot kita bincang lah. Untuk bincang, ana baca dari baris ke baris lah. Kita tengok. Ini suatu fasal, ini suatu kitab pada menyatakan udhiyah. Bermula udhiyah itu sunat muakkadah bagi orang-orang haji dan lainnya. Dan tiada wajib melainkan apabila dinazarkan dia seperti katanya, baik, bagi Allah atasku. Udhiyah tak sebut ya. Kita ambil dalam syarah dia. Syarah yang dikeluar oleh oleh Dr. Zul. Ambil Fiqman Haji. Dia punya takrif, definisi. Definisi. Kita belajar sistem baru ni dia mula dengan definisi. Definisi. Sekarang ni kita pergi kepada takrif al-udhiyah. Apa dia udhiyah? Dia rukun kan? Tak apa. Jadi kata dalam ni kitab korban termasuk akikah, hukum korban. Hukum korban ialah sunat muakkad, sama ada bagi orang-orang yang sedang mengerjakan haji atau tidak. Pengertian korban merujuk kepada kitab Fiqh Al-Manhaji. Korban ialah sembelihan binatang iaitu unta, lembu, kambing, biri-biri. Korban ini bertujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilakukan pada hari raya korban. Dalil pensyariatan merujuk pada kitab Fiqh Manhaji, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasalli li rabbika wanhar." Maksudnya, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Surah Al-Kautsar ayat 2. Maksud sembelih dalam ayat tersebut menurut pendapat yang paling sahih ialah sembelihan korban. Dalil hadis pula ialah dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikabshain amlahain aqranain dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi SAW menyembelih 2 ekor kibash putih yang bertanduk besar sebagai korban dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah. Silap cetak sikit tu. Sambil menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakbir serta meletakkan kaki baginda di tengkuk kibash kambing biri-biri tersebut. Hukum pula tu. Hukum. Masuklah hukum. Hukum. Dia kata dan tiada wajib melainkan apabila dinazarkan dia.
Akan jadi wajib bila dinazarkan dia tu maksudnya. Tak tiada wajib maksudnya tak wajib. Dia ni sunat, sunat muakkad sebagaimana dia orang awal lagi udhiyah itu sunat muakkad. Bagi siapa? Orang-orang haji dan lainnya, orang yang tidak haji dan orang yang haji. Benda ni tetap sunat muakkadah, sunat muakkad dan akan bertukar jadi wajib apabila dinazarkan dia. Seperti katanya, bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan ini. Sebagaimana kata Ustaz Ismail tadi lah. Ini makna ditujukan kepada binatang yang kita nak sembelih kayak itu. Atau pada hukum nazar, itu nazar terus. Atau pada hukum nazar seperti kata dia, aku jadikan ini udhiyah. Bahkan manakala berkata ia udhiyah, jadi wajiblah ia. Maknanya sini ada dua hukum dah. Hukum sunan wakad, hukum asal. Dan upgrade jadi wajib bila ia nazar. Masalah ni orang kampung dia keliru. Korban sunat dengan korban wajib. Itu nak ulah itu. Okey. Jadi hukumnya sunat muakkad. Dan jadi akan bertukar jadi wajib apabila niat tu mengarah pada wajib. Niat nazar tu. Niat menazar tu daripada sunat yang biasanya kita sembelih korban kita tu jadi sunat, bila diniatkan nazar jadi wajib. Maknanya dia nak jadi wajib tu, nak jadi nazar tu. Kalau orang ni bawa kambing, bawa lembu jaya, orang kata gapo tu? Dia kata ni korban aku ni. Dengan dia tunjuk ke binatang dia tu jadi wajib. Gitu maksud dia. Nampaknya ke arah tu dah. Kena cerita tu. Nak perjelas tu. Ustaz-ustaz kita lah ke mana? Ada isu kampung lagi. Tanya dia agak lembu. Dia agak lembu tanya, "Buat gerbang kan lembu tu?" Ada buat gerbang. Jadi itu aja. Ni nak kita nak jelas tu. Yang kita nak jelas bila dia jadi wajib. Bila kau nak itu ni korban tu jadi wajib, coba ulang balik ayat tu. Dia jelas. Pasal kita kena rakyat kau kampung yang hidup gorang. Ya mana kambing tu? Korban. Jadi wajib dia kena sembelih. Kalau mengikut dalam ayat kita. Mengikut pada kitab kita Matla'il Badrain, ikut nas yang kita faham daripada dia, maksudnya gitulah. Bila dia tujukan kepada binatang tu, wajib, jadi wajib. Itu kan jadi wajib tu. Tak, nak jadi sunat, maknanya dia bawa je lah. Tak. Lepas tu bila sampai hari sembelih lah. Tapi kalau dia sebut dengan perkataan udhiyah, nak korban tu, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil korban kan. Korban jadi wajib lah. Kambing itu, ataupun lembu tu, ataupun unta. Tu bahaya tu. Dia ni dia buah ya. Buat dia dah. Warna heret lembu tu korban. Pasal tengok dia ada 3 ayat. Ayat yang pertama dia kata seperti atau Allah bagi aku. Ni jelas ni. Ayat yang pertama tu wajib atas aku. Lillahi alayya. Lillahi alayya. Itu jelas. Atau ayat yang kedua tu. Aku perbuat udhiyah dengan ini. Mana aku nak buat korban lembu ni. Kambing ni. Aku nazarkan dia. Maka Allah tak buat dia dengan ini. Maka jika dia berkata ini adalah korban, ini adalah korban, maka dia panggil pada hukum nazar. Ada hukum nazar. Jadi tadi wajib. nazar, hukum nazar. Maka jadi wajib lah. Jadi wajib juga. Dia kena jelas itu pada masyarakat kampung ni, jangan duk go lah kata benda ni. Dia akan jadi. Dia akan jadi wajib. Jadi wajib. Bila jadi wajib dia kena sembelih dalam lembu dia tu, nak pergi jual ke orang lain tak dia dah. Ada Mana boleh kata dia Ustaz Pin. ya? Buat kata kalau tidak tak jadi niat pula dia nak jadi sembelih tu. untuk tabarruk. Ya. Maksudnya kena lebih berhati-hatilah. Ya. Apabila dia jadi wajib, jawab dianya haramlah ia makan daripadanya. Bila keluar hukum itu. keluar hukum. Tadi hukum sunat
kekal dengan sunat. Kekal dengan sunat bila jadi wajib apabila tukar kepada nazar atau pada hukum nazar tadi. Mana dia tuju kepada binatang yang nak sembelih tu jadi nazar, wajiblah dia korban. Implikasi dia kepada dia akan jadi haramlah ia makan. Berbeza dengan hak sunat tadi. Hak sunat mak akad berbeza. Hak sunat mak akad dia akan ada hukum dia yang kita akan bincang nanti. Sekarang ni dia cerita apabila nazar haram terus ia makan daripadanya, tetapi tiada jadi wajib. Tapi walaupun begitu dia kata tak jadi wajib dengan umpama katanya pada ketika sembelih. Kalau dia kata pada ketika sembelih tak apa. Ni sebelum sembelih lagi dia kata dah. Hak tu hak maksudnya jadi haram itu jadi nazar. Hak ni hak dia kata ketika sembelih tak apa. Hari sembelih tu. Hari pertama ke hari kedua ketiga masa dia sembelih tu dia kata gini. Dia kata bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Bila dia kata tu masa sembelih, jadi wajib? Tak. Kata di tuan Syekh kita ini tak jadi wajib lagu tu. Sebab apa? Apa ilah dia? Ilah dia kerana diqasadkan tabarruk dengan dia. Qasad ambil berkat. Dengan kata-kata dia bismillahi hadhihi udhiyati tu, Allahumma hadhihi udhiyati jadi sunat. Ambil berkat. Okey. Pergi kepada waktu dia pula. Waktu nak sembelih, waktu nak korban. Masa mana? Dan masuklah waktunya. Waktu udhiyah, waktu korban tu. Bila? Apabila naik matahari hari nahar. Hari ke-10 lah. Dia panggil hari 8 tu dia panggil tarwiyah. Hari 9 tu dia panggil hari Arafah. Hari nahar. Hari raya tu. Kepada orang haji dan orang tidak haji ke dia. Masuk waktu pada apabila naik matahari hari nahar. Dan lalu masa, maksudnya berterusan orang lain kata ni. Lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya dan 2 khutbah yang ringan keduanya. Tu. Masuk waktu naharnya apabila sembahyang khutbah. Tetapi afdal ditakhirkan dia walaupun telah masuk waktu masa tasyrik tadi. Waktu naik matahari tu maksud waktu tasyrik lah ni. Naik matahari. Walaupun itu masa dia kita sembahyang 2 rakaat khutbah. Lepas tu masuklah waktu udhiyah. Tetapi sunat ditakhirkan. Dia apa? Lambat kan ditakhirkan. Ditakhirkan dia kepada lalu masa yang tersebut daripada naik matahari kepada segala dan berkekallah waktunya hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik. Korban kita tu daripada hak moleknya bila naik matahari kadar pandangan kita, pandangan mata kita segala dia panggil. Istilah dia. 2 minit. Segala. Main kalau ni. Kalau kelabah habis. Kalau kita tengok sekitar semeter lah dah. Semeter daripada pandangan mata. Kalau kelabah sawit panggil tu. Kira kalau minit ke berapa minit? Dalam 10 minit. Macam daripada kita ni zaman PKP ni. Macam-macam orang nak cepat nak berapa kan. Tambah-tambah contohnya raya kita tahun ni akan jadi pada hari Jumaat. Tidak raya haji tahun ni hari Jumaat. Maka tentulah kita nak cepat. Ataupun mungkin sebahagian setengah daripada tempat tu raya apa terhad. Jadi waktu yang paling awal boleh maya raya, boleh korbannya bila? Tengok. Bila terbit matahari. Terbit matahari pada hari raya maknanya melintasi waktu larangan. Waktu syuruk. Syuruk kalau kita pukul 7, seawal mungkin syuruk lebih kurang dalam pukul 15 minit. Ada kata 12. Kita letak 15 minit, mana 7.15. Setelah berlalu masa 2 rakaat hari raya. Lepas pada 15 minit maya raya 2 rakaat. Berapa minit maya raya? Atas tu imam.
Ada untuk imam baca panjang, ada untuk imam baca pendek. Ya, untuk imam Al-Hafiz dengan Al-Habis. Ada dua tu. Ada Al-Hafiz, mana baca panjang sikit. Kita ni amal Al-Habis ke amal Al-Hafiz? Apa kita ni? Mana kalau paling tidak kebiasaan imam kita ni adalah sabih isma rabbikal a'la dengan al-ata ke hadisul ghasyiyah. Berapa minit lebih kurang? Dalam 5 ke 7. 10 minit. 10 minit. Tadi 15 minit, capus 10. 25. Khutbah 10 minit. Ringkas sekitar 10 ke 15 minit. 15 minit. 15 minit jadi berapa? 7.40. Mana 7.40 lah. 7.40. Mana 7.40. Kalau syuruk 7. Kita kena letak anda yang syuruk lah. Sebab syuruk baik-baik kadang-kadang syuruk awal. Mungkin 50 dah syuruk. Kan dah isyraq. Mana kita letak dalam 40 minit lepas syuruk. Mana 7.40 tu boleh sembelih dah. Boleh sembelih. Jangan sembelih belum pada tu. Sebab sudah berlaku zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat dia sembelih belum aja gaya. Nabi kata hadza lahmu lahmu aklin. Maknanya jadi makannya halal tapi tidak jadi kurban. Tidak jadi kurban. Tak masuk waktu dia. Maknanya kalau kita waktu hari Jumaat ni nak kejar Jumaat pula, eloklah kita sembelih awal. Kan? Lepas maya raya bismillah. Macam hadis dia baca tadi bismillah Allah mahzi udhiyah itu adalah dalam yang kita akan sebut dalam sunat-sunat udhiyah nanti. Di antaranya kita doa waktu kita sembelih tu hadhihi udhiyati Allah mutaqabbal minni. Itu doa. Jadi dan dia pun tak jadi wajib dah sebab sembelih dah masa tu. Cuma waktunya afdal kita tengok. Tu waktunya. Afdalnya ditakhirkan dia kepada lalu masa yang tersebut daripada naik matahari kepada segala dan berkekalan waktunya hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik. Mana waktu tadilah kata 40 minit ni. Betul tu. Dan waktu untuk korban tu daripada masa masa lepas pada semaya 2 rakaat khutbah dan dia boleh korban sampailah hari yang ke 3 tasyrik 13 Hari tasyrik yang 11 12 13 Boleh Ustaz Mak cerita pasal apa hari 11 12 13 tu Zulhijjah tu orang panggil hari tasyrik. Cerita sikit. Sebab-sebab dia. Dah. Hari tasyrik dah betul lah. Cerita lebih detail sikit. Jadi mengikut dalam secara hasanya dia biasa orang zaman dulu dia letak nama hari, dia letak nama macam hari pertama. Kalau hari haji ni dia mula daripada hari 8. Hari 8 Zulhijjah. Tadi Ustaz Mak sebut tadi hari apa tu? Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Pasal apa hari Tarwiyah? Orang kumpul ke air. Kumpul air. Nak pergi ke Mina Arafah dah. Bekal ke. Tarwiyah. Bui minuto kenyang-kenyang untuk perjalanan 2 hari ni. Baik. Kemudian pada hari 9 nama dia hari Arafah. Hari wukuf. 2 nama ada. Hari Arafah pasal orang duk kumpul di Arafah atau hari wukuf. Hari 10 Yaumun Nahri. Kenapa nama Yaumun Nahri? Sebab hari sembelih. Hari sembelih korban. Baik. Bila orang sembelih korban ni bukannya seekor. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri sembelih korban dia berapa? 100 badanah, 100 ekor unta. Disembelihnya dengan tangannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam berapa? 63 ekor. Berapa lagi tinggal? 63 tolak 100 berapa? 37 lagi disempurnakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata di para sahabat, orang sahabat duk perhati perbuatan Nabi ni, dia kata hadhihi isyaratun. Ini isyarat. Isyarat apa? Kan Nabi SAW dalam perjalanan haji ni banyak dia telah mengeluarkan isyarat-isyarat. Waktu Nabi di Arafah, Nabi kata ya ma'syaral muslimin isma'u minni. Dengar apa aku nak cakap ni. La'alli la alqakum ba'da ami hadza. Mungkin aku tak jumpa lagi dengan kamu lepas pada ni. Isyarat. Maknanya lepas pada tahun ni kita tak jumpa lagi sini di Arafah ni. Isyarat kepada Nabi kita nak wafat. Memang Nabi kita wafat lepas balik haji pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 ila rafiqi
al-a'la sallallahu alaihi wasallam. Mari siapa di Mina, mari 100 ekor unta disembelih dengan tangan yang mulia 63. Sayyidina Abu Bakar duk perhati tengok, dia kata hazihi isyaratun. Isyarat yang ketiga. Isyarat yang kedua satu lagi, waktu di Arafah tu ayat Quran al-yauma akmaltu lakum. Jadi Abu Bakar menangis, orang lain gembira sebab Allah Taala bagi CJ. Kalau sesuai lah kita nak kata CJ ISO lah. Nah, ISO dakwah Nabi ini sudah sempurna, tapi Abu Bakar dia tengok dalam dimensi lain. Kalau sempurna ada kurang. Maksudnya kalau sudah sempurna hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah dia, mana Nabi akan pergi. Itu bacaan. Kalau orang bahasa sekarang ni orang panggil analisis. Penganalisa. Mana analisa Sayyidina Abu Bakar tu tajam, teliti sangat kan dia punya analisa. Ya, kemudian mari pula di Mina Nabi sembelih 63. Waktu tu umur Nabi berapa? 62 ataupun hampir kepada 63 umur dia. Maknanya isyarat itu menunjukkan bahawa umur dia 63 tahun ila rafiqil a'la. Maka Nabi SAW sembelih 100 ekor. Zaman kita hari ni, ana ingat zaman sejarah ana pergi tahun 82, pergi haji. Hajjatul Islam, bulan 82. Masa tu di Mina sembelih secara manual. Pakai bulldozer, tolak. Dia ambil dagingnya, tulas semua gali, berau masuk dalam lubang. Bandara yang mari tabur ni. Klorin apa benda, ubah hak tasiwi, busuk tasiwi apa ni, lalak ni. Ana duk mikir ya Rabbi ya Karim. Bazirnya Tuhan. Lepas pada tu kita pergi pula IDB, Islamic Development Bank yang berpusat di Jeddah telah ambil satu inisiatif minta dengan kerajaan Arab Saudi supaya nak buat satu kilang ataupun pusat penyembelihan dan disediakan dengan peti yang banyak. Cerita peti ni kita ni sebenarnya jauhnya jalan. Jadi bila mari hari tasyrik tu sebab apa? Sebab bila orang sembelih korban banyak daging, pakat duk jemur daging di kemah dia tu. Dia panggil tasyrik tu maknanya hari jemur daging. Itu jadi hari tasyrik. Ada lagi makna lain lah kalau kita dari segi bahasanya boleh lah sebab hari tu tasyrik asyam maknanya matahari bercerah. Jadi hari tasyrik ni sebagai daripada ahli sejarah Mekah kata hari jemur daging. Itu jadi hari tasyrik. Maka dalam kitab kita kata ni waktu korban berkekalan sehingga terbenam matahari hari tasyrik. Jadi hari tasyrik tu orang faham lah hari 11 itu tasyrik yang pertama, hari 12 tasyrik yang kedua, hari 13 itu dipanggil tasyrik yang ketiga. Mana kita ada 3 hari campur dengan hari raya, mana kita waktu sembelih korban kita ada berapa? 4 hari. Ada sebahagian ulama kata sekat 3 ya. Hari yang ke-13 tu tak masuk dah sebab hari tu hari pilihan bagi orang jemaah haji. Jemaah haji nafar awal nafas tani. Mana orang nak nafar awal dia boleh balik hari 12, hari 13 tu kosong. Tapi kita berpegang dengan mazhab pandangan fiqh kita ni kata boleh lagi sembelih korban sampai maghrib hari tasyrik. Mana kita contohnya lepas maya hari 13 tu kita duk mesyuarat apa kita. Itu korban tahun ni. Betul jumpa anak kambing, kita tak lihat anak yang cukup syarat. Mari kita bismillah kita korban. Boleh lagi. Sudah dia korban siap meleh mana tak ada lapah lagi orang azan maghrib. Boleh lagi tak? Korban lagi sebab dagingnya sudah nyawanya sudah tercabut pada sebelum maghrib hari tasyrik. Kita kata alhamdulillah. Baik. Maka jika dikerjakan dia dahulu daripada masuk waktu, yakni tak naik matahari lagi hari nahar tu, dahulu daripada masuk waktu, atau kemudian daripada keluarnya, tiada memadai. Hari maghrib dah baru nak sembelih tadi, tiada memadai udhiyahnya. Melainkan jika dinazarkan dia. Kalau nazar tak apa. Dan ditakhirkan sembelihnya hingga keluar waktunya. Wajib disembelihkan dia kemudian daripada keluar waktunya. Wajib juga. Sebab dia nazar. Dan jadi ia qada. Dan haram ditakhirkan sembelih udhiyah yang wajib daripada waktunya dengan ketiadaan uzur. Artinya maknanya kalau orang itu niat korban tapi tak ada masa, maka dia kena teruskan korban itu dengan niat qada. Macam kita semaya lah tak? Niat qada. Bila jadi qada kena niat qada. Tapi tidak boleh disengajakanlah untuk memperlambatkan sembelih tu. Ya, korban. Bermula yang sah dibuat udhiyah itu unta
Ni binatang-binatang yang boleh dibuat korban. Pertamanya unta dan lembu dan kerbau dan kibas atau kambing. Maka syarat sah udhiyah hendak ada ia daripada binatang yang tersebut tadi. Tapi dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dipadakan dengan menumpahkan darah jua, dan jikalau dengan ayam atau itik sekalipun. Seperti barang yang berkata oleh Al-Midani dan Syekh Bagi Al-Bajuri, menyuruh taklid akan dia, dan ia kiaskan atas udhiyah itu akikah, boleh juga, dan menyuruh ia akan orang yang dapat anak bahawa membuat akikah dengan ayam jantan atas mazhab Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Boleh juga. Maka yang afdalnya unta. Ni Baik, aulawiyat. kita bicara sini. Mana mengikut dalam majoriti ulama kitanya, bahawa korban itu dia panggil bahimatul an'am. Dalam bahasa kata bahimatul an'am, mana binatang yang berkaki empat yang dipelihara oleh orang, yang jinak. Itu dia panggil bahimatul an'am. Cuma ada perbincangan di sini. Bagi anaknya ini satu perkara yang positif lah bagi kita jawi, tapi dia bawa perbincangan mazhab lain. Tengok dalam kitab ni. Syarat sah binatang kurban daripada binatang-binatang seperti di bahagian kurban. Maknanya dia panggil dalam bahasa kita kata bahimatul an'am. Kambing, lagi biri-biri, spesies dia lah. Kambing, biri-biri, kita sini kambing, biri, apa lagi? Kibas, lagi. Dak spesies dia dulu, satu kumpulan kambing dulu. Lo ni orang pakai kijai pun ni. Kijai rusa. Adakah kijai itu masuk dalam bahimatul an'am? Kalau boleh, boleh. Sekarang ni dia komersial ke apa? Tuhan tu kena tunggu majlis fatwa Malaysia bersidang. Boleh ke tak boleh? Ini antara benda yang comel. Kalau ada pelajar-pelajar nak buat tesis, kita kata hak benda dinaskan di dalam kitab lama cepi bahimatul an'am. Lembu. Rusa orang bela lah ni. Pasal tu lah rusa, kalau kata sate rusa ke apa, kita tanya penjual, kata tak kena tangkap ke pejabat haiwan ke ni? Perhilitan apa dia panggil. Dia kata ada hak ni hak bela, hak pera. Hak ni hak kita buat dalam hutan, hak salahnya kan. Adakah dia termasuk dalam bahimatul an'am? Soalan Ustaz Mak tu wajib. Kita tunggu Ustaz Mak jawab minggu depan ni, insya-Allah. Boleh mudah-mudahan ada pencariannya. Dah. Menarik. Dia benda-benda kadang-kadang dia mari kita mikir tu waktu muzakarah ni, dia mari spontan benda-benda soalan-soalan tu mari. Cuma kemudian spesies yang kedua lembu. Lembu walaupun tidak ada nas dalam kitab-kitab lama tentang al-jamus. Tapi boleh katakan pokok hak kita telah ilhaq sekali. Lembu, kerbau. Seladang tidak bahimatul an'am, dia tidak benda yang dibela. Kau orang pakai seladang. Seladang ni bagi tembok ni, kan? Bagi perburuan. Kalau tak masuk, boleh masuk. Tapi yang pentingnya lembu, kerbau, itu spesies dia. Apa lagi di sana? Sapi. Baik, sapi. Yang ketiga unta. Unta ni banyak ratus jenis lah. Ja'al jamalu banyak ratus jenis. Unta banyak jenis. Jadi insya-Allah tentang perbincangan kategori hayawan-hayawan itu kita akan bincang dalam sini yang akan datang. Cuma ini dalam bab muzakarah. Cuma yang menariknya nak ulah di sini. Itu Ustaz Mak boleh syarah balik. Iaitulah pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tengok dalam kitab kita. Ibnu Abbas berpendapat adalah memadai kurban itu dengan hanya menumpahkan darah. Mujarrad iraqatid dam. Tak kira lah, tapi jangan darah orang. Darah orang ni seorang je. Seorang khalifah masa tu, dia kata ada seorang pembawa ajaran sesat, Al-Ja'd bin Dirham. Apa nama dia? Pembawa Jahmiyah ni, yang menafikan sifat Allah Taala, yang macam-macam lah dia punya ajaran sesat. Jadi wali ketika itu, gubernur di negeri itu, dia kata, waktu dia khutbah raya, dia kata, ya ayuhan nasu dhahu, manusia semua pakat kurban belaka.
Korban hayawan lah dengan unta kambing. Wa inni mudahhim bi Ja'd bin Dirham. Aku nak sembelih Ja'd bin Dirham hari ni, sembelih aku. Pasal dia bawa ajar desak, dia menyesatkan orang. Jadi lepas maya rajanya sembelih dia. Kau itu bukan sembelih makan lah, sembelih mati, jatuh hukuman pada hari itu. Wallahu a'lam. Itu cerita. Maka kalau kita tengok dalam kitab ni, Sayyidina Abdullah bin Abbas dia kata apa? Ni tengok ni. Mana sat ni? Dipadakan. Dan dipadakan dengan menumpahkan darah juga. Maknanya cukup apa-apa hayawan kita tumpah darah boleh. Walaupun dengan binatang seumpama ayam dan itik, sebagaimana dikatakan oleh Midani. Midani nama ulama. Patutnya kalau kita tahqiq kitab lain kali, kita tak tu cari siapa dia Midani tu, siapa dia nama. Itu dia panggil hadza amalul muhaqqiq. Orang tahqiq kita menarik. Jadi patutnya pejabat kita ni, pejabat mufti ni, bila dia tahqiq kitab ni elok juga ditulis supaya kita baca ni tak cari-cari dah, pakai bismillah. Kata syekh kepada siapa tu? Mana syekh ni? Bajuri. Syekh bagi Bajuri. Dan Syekh bagi Bajuri. Tengok, kita kena tengok sini ya. Syekh bagi Bajuri, bagi Syekh Bajuri. Ini terjemahan ni dia dua kali Syekh sini. Syekh bagi Syekh Bajuri, maknanya Syekhu lil Bajuri. Kena cari siapa dia pula tu. Siapa dia, tok guru dia tu, menyuruh supaya ditaklidkan kepada pendapat Ibnu Abbas ini, dan beliau sendiri mengkiaskan akikah juga ke atas korban, dan menyuruh siapa yang memperoleh anak membuat akikah dengan ayah jantan berdasarkan kepada mazhab Ibnu Abbas. Hari ni sesalah masalah kita. Hak anak duk ngepek selama ni, kena seluh kali ni. Biasa kita pergi kan. Pergi rumah orang ajak cukur jambu. Dia tidak cukur anak dia, cukur jambu dia panggil. Start pergi cukur jambu, siapa-siapa lagi kita mungkin main cukur anak ni kan akikah kan. Kalau tidak kepala kambing, kaki boleh ke ustaz tak? Tiba-tiba tu keluar ayam. Jadi kalau orang ngaji, dia kata ustaz jangan marah, Ibnu Abbas ni. Kan kau nak kat kita tak? Habrul ummah terjemahan Al-Quran. Jadi patut nampak ramai senyum lagi ni. Kalau ramai kau hayal kali ni. Jadi kita kata pendapat ini tidak boleh diambil, kecuali betul-betul bagi orang tak ada. La syai'ah, nak sebelah. Tapi yang ana marahnya bukan apa. Dia kata ustaz maaf, tak cuba cari kambing. Kita celak mata sikit, kata saudara, nak boleh ke keluar anak ni, berapa lama bini kita mengandung? Berapa lama? Bukan 2 hari, bukan 9 hari, 9 bulan. Tak jumpa cari kambing. Janganlah lemah sangat. Ihya as-sunnah. Pasal tu di dalam kaedah hukuk al-aulad, hak-hak anak di antaranya ibu bapa bergembira dengan kedatangan anak. Kita kena suka bila boleh anak. Positif tu, suka. Kemudian memilih nama yang baik. Dan sembelih akikah. Tak masuk dalam ayam ni. Lepas pada ni ramai rasa orang akan guna hujah Ibnu Abbas ni radhiyallahu anhu. Itu tak ada masalah, kita ihtiram sangat-sangat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi majoriti ulama mengatakan tidak ada kecuali bahimatul an'am. Jadi insya-Allah kita akan pilih lagi perbincangan kita tentang hayawan kurban ni. Jadi harap para asatidzah kita boleh bersedialah pakak-pakak tengok, biar kita isra', orang panggil meriahkan majlis ilmu kita ni dengan muzakarah. Lama dah kita duk dengar, zaman kita duk ngaji pondok depan, tuan guru kita rahimahullah dia sebut hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu tu dengan muzakarah. Baiklah. Terima kasih kepada Ustaz Mat. Hari ini kita beri kepada penjelasan. Hak mata dia ni afdal daripada bersekutu 7 orang pada 1 unta. Bersekutu 7 orang pada 1 unta. Begitulah juga lembu, kerbau lah 7 orang. Jadi kampungnya masalah akad jual beli tu. Akad jual beli kan, pakai tali sesar tu. Ada setengah kata saya belilah lembu ni satu bahagian dalam 1 bahagi daripada 7 bahagian. Daripada itu cerah tu ialah lapak beli tu. Lapak akak jual beli tu, sesar tu. Pasal akak pun dia tanya tu ya. Okay. Macam mana boleh balik soalan? Jika permukaan itu amalan korban semasa kita beli ataupun
diterimanya pada waktu dia boleh. Mana tadi kata korban. Waktu niat. Bila nak niat? Kau lagu mana? Adakah diterima ibarat itu atau kita setelah waktu kan? So ataupun masa kita makan tu diterima itu. Kita amal lagi. Allah Ta'ala terima korban kita bila? Soalannya. Waktu bila kau dikabulkan korban? Bukan niatnya bila. Apakah niat ketika membeli sudah cukup Muhammad tadi atau niat ketika sembelih? Bila kita nak niat? Kita ke beli ke ketika sembelih? Itu soalan. InsyaAllah. Kita kumpul soalan-soalan. Kemudian Ustaz Mak akan ulah balik insyaAllah. Sila lagi. Ada siapa nak mengulas? Silakan. Ataupun kumpul maklumat. Nanti kita masuk perbincangan kita insyaAllah. Jadi satu lagi ada zim itu boleh buka dia. tanda soalan. Dan juga kalau tu dia kata terakhir tu tidak boleh bertukar kepada zim itu anak tak baik tu. Kan InsyaAllah. Saya hati. Dah kita akan sampai insyaAllah muzakarah ni bersiri. Jadi kita akan habis hari ni. Cuma tadi kita peringkat awal tadi kita baca supaya tengok sekali lalu. Sekarang ni kita akan pergi satu-satu. InsyaAllah maklumat-maklumat ataupun soalan-soalan yang ada itu bolehlah dibincangkan. InsyaAllah. Jadi Ustaz Mat ada nak mengulas sikit? Tak ada dah. Setakat tu dulu untuk hari ni. Sekarang ni kita pergi kepada khulasah kepada perbincangan kita pada hari ini disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang berbahagia Datuk dan sahabat-sahabat semua. Jadi ana cuba nak buat khalasah lah melalui perbincangan kita pada hari ni, pagi ni, perbincangan sulung kita. Ada hak mana dia tulis lah. Jadi pertama tadi kita dari segi kita bicara dari segi udhiyah ataupun ibadat kurban. Jadi ibadat kurban itu dari segi takrifnya ialah menyembelih binatang-binatang tertentu bahimatul an'am bermula pada hari nahar sehingga hari terakhir tasyrik. Itu yang pertama. Kemudian dari segi hukumnya udhiyah ni ataupun kurban ni adalah sunat muakkadah bagi sama ada orang yang melaksanakan ibadat haji ataupun orang yang tidak melaksanakan ibadat haji, dia juga ada kemampuan. Dan sunat muakkadah dan kurban ini akan menjadi wajib apabila dinazarkan. Dan mengikut catatan juga saat ini waktu berkurban ialah bermula daripada naik matahari pada hari nahar selepas semaya dia khutbah hari raya Adha. Tetapi katanya lebih afdal ditakhir sehingga naik matahari qada segala tadi. Kemudian dari segi binatang-binatang kurban pula paling kita terima ialah unta, lembu, kerbau, kibah dan kambing, itu saja. Tapi walaupun begitu ada pendapat Ibn Abbas mengatakan memada dengan menumpahkan darah sahaja. Walaupun darah yang ditumpah tu dalam bentuk binatang berupa ayam ataupun itik. Tetapi kalau kita lihat dari sudut urutan ataupun turutan afdal binatang-binatang itu, ada pendapat yang mengatakan unta lah, kerana unta itu mungkin lebih besar, diikuti dengan lembu, kibas, kambing dan seterusnya. Dan daging kurban dinazar itu haram dimakan oleh penazar dan juga ahli keluarganya, anak-anak dia, gitu. Dan hak kurban sunat ni, daging-daging kurban sunat ni sunat disedekahkan kepada fakir miskin. Dan satu lagi untuk perbincangan yang akan datang ni. Ya. Coba tanya, kalau itu kurban nak makan macam mana? Dia nazar nak makan. Dia nazar nak makan. Itu timbul masalah. Kamu awak tanya macam ni. Dia tanya ustaz kata kalau nazar tak boleh makan. Dia nazar nak makan. Dia tanya ustaz kata tak boleh makan. Jadi bila selesai nazar dia?
Tahun lepas tu masalah. Wajib kena pakai pula ya. Baik, tanda soalan. Ya. Kalau orang korban bernazar nak makan. Ya. Tiba-tiba kita kata tak boleh makan. Bila nak sudah? Ya, jadi daging-daging kurban itu lebih afdalnya kita makan ambil sikit hati kasa tadi. Ya, tadi hati. Lepas tu selebihnya disedekah dan dihadiahkan. Disedekah untuk fakir miskin dan dihadiah untuk orang-orang senang ataupun kaya. Dan di hujung perbincangan kita tadi ada disebut dalam buku ni, dalam kitab ni juga mengenai dengan daging korban ini disedekah ataupun dihadiah kepada kafir zimmi. Jadi mengikut hak tertulis sebagaimana tertulis dalam kitab ni Matla'il Badri ni, anda nampaknya ialah haram ya, haram disedekah atau dihadiah kepada kafir zimmi. Begitu juga menjualkan daging korban itu kepada kafir zimmi. Wallahu a'lam. Kalau amalan yang macam Ustaz Ayub cari itu, dan 2-3 bulan sebelumnya dia menjadi cari lumpur, apakah dia masuk kategori wajib ataupun sunnah? Maksudnya yang mengharamkan berkorban untuk makan. Ada. Baiklah muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, dan khususnya kepada ahli muzakarah kita ni. Para asatidzah yang ada bersama kita pada pagi ini, alhamdulillah ada sebahagiannya ada kelas, ada sebahagiannya ada urusan-urusan pejabat. Ini sebahagian daripada ahli muzakarah kita, ahlan wa sahlan. Jadi alhamdulillah insya-Allah kita ambil kesempatan ber-PKPP ni, oleh kerana kelas tak banyak, jadi kita ambil kesempatan untuk bermuzakarah. Mungkin kita buat sekali seminggu ataupun beberapa kali, kita tengok kepada kekosongan jadual kita, insya-Allah. Jadi hari ini kita tamat daripada takrif kurban sampai kepada masuk waktu kurban. Dan insya-Allah dalam perbincangan kita akan datang, kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang jenis-jenis kategori hayawan yang dibenarkan untuk kita korban. Ini banyak ni syarat-syarat dia ni. Hayawan putus telinga lah, hayawan tak ada tanduk, ni banyak dah orang tanya soalan. Hayawan tak ada batu, boleh ke tak boleh? Dia panggil khasi, sah ke tak sah kita punya korban. Jadi insya-Allah pihak dia panggil moderator ataupun nakib kita muzakarah cuba tengok masalah-masalah itu untuk kita bincangkan dalam sidang akan datang. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah bermula di zaman PKP ini kita akan sentiasa live di Facebook Pondok Sungai Durian. Pondok Sungai Durian di page dia. Kuliah maghrib pada waktu malam pun ada yang kita gila-gila daripada asatizah kita, dan juga kuliah muzakarah ni pun kita akan live di sini di Facebook Pondok Sungai Durian. Bolehlah pakai like dia punya Facebook, dia akan keluarlah di Facebook masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Sambil-sambil kita duk buat, daripada kita duk buat saja, baik kita buat perbincangan, dan bila mari habis musim ni kita cari musim lain, kita cari kitab lain pula, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat kepada semua. Jadi terima kasih semua, khususnya kepada pembaca kita dan semua pengulasnya dan para peserta yang telah menceriakan majlis ilmu kita pada pagi ini, dan juga para murid-murid di Alamaya yang nampak meriah. Ahlan wa sahlan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.